ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Ta'ala, dan kita masih lagi diberikan keafiatan untuk peluang dapat kita berkumpul pada pagi kuliah duha hari ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula untuk tadabbur kita di dalam surah An-Nur. Kita sambung pada ayat 59 Tak habis penuh Oh ya, betul. Okey, kita sambung balik ya. Tempoh hari saya nak sebutkan beberapa perkara untuk ayat yang ke-58 ni. Okey, yang pertama, berdasarkan kepada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, supaya mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka dan hamba-hamba mereka. Zaman dulu ada hamba lah, maknanya hendaklah mereka mengkhabarkan dan mengajarkan pada hamba-hamba mereka ataupun kepada anak-anak dan keluarga mereka yang masih kecil tentang kewajipan meminta izin. Kewajipan meminta izin, yakni kewajipan meminta izin untuk masuk ke dalam bilik, untuk masuk ke dalam bilik mereka. Sama ada yang dimaksudkan anak-anak dekat sini adalah anak-anak yang sudah mumayyiz. Tapi kalau yang belum mumayyiz, yang tu tak mampulah untuk diajarkan lagi. Maknanya anak yang sudah mumayyiz, maka menjadi kewajipan kepada ibu bapa mengajarkan kepada mereka untuk meminta dan memohon izin apabila hendak masuk ke rumah ataupun masuk ke bilik ibu ayah mereka, atau ke bilik abangnya, kakaknya yang telah pun baligh, yang telah pun baligh. Demikian juga kepada hambanya, demikian juga kepada hambanya. Dan kemudiannya yang kedua, ada 3 waktu yang terutamanya kewajipannya itu menjadi lebih. Kewajipannya itu menjadi lebih. Kerana 3 waktu itu adalah menjadi satu waktu di mana setiap manusia ingin ia berada dalam keadaan bersendirian untuk dirinya, dan waktu di mana seseorang itu menginginkan sifatnya sebagai manusia, sama ada untuk menukar pakaiannya, atau untuk dia rehat dan tidur, ataupun untuk dia bersama dengan pasangannya. Maka 3 waktu itu yang disebut, yang pertama adalah sebelum solat subuh. Yang pertama adalah sebelum solat subuh. Kerana itu adalah waktu tidur dan waktu bangun dari tidur malam, di mana manusia perlu untuk menggantikan baju tidurnya kepada baju yang pakaian biasa untuk pergi solat ataupun pergi bekerja, yang menyebabkan ruang kepada terbukanya aurat. Sebab itulah
dalam ayat ini pun Allah menamakan waktu itu dipanggil waktu aurat. Kenapa dinamakan waktu aurat? Kerana kelazimannya waktu itu manusia menampakkan auratnya, kerana mereka ingin menukarkan pakaiannya, ya, kerana mereka ingin menukar pakaiannya. Jadi sebab tu tak boleh ganggu orang sebelum subuh. Kalau nak hubungi dia, kita boleh hubungi dia sesudah subuh. Bagi dia ruang solat subuh dulu, kemudian barulah boleh kita menghubunginya. Kalau sekadar kita nak kejut anak kita bangun subuh, tu tak ada masalah, ya. Kerana yang pentingnya minta izin. Maknanya kita minta izin tu sama ada dengan memberi salam, ataupun kita memohon izin tu sama ada dengan kita mengetuk pintu, ya, ataupun dengan kita menyebutkan nama kita, ya, atau menyebut nama anak kita dan sebagainya. Maka itu dibenarkan oleh syarak, ya. Adapun kita masuk dengan secara membuta tuli, tanpa memberikan makluman, ataupun tanpa memberi salam, maka itu adalah haram, ya. Walaupun aurat yang terlihat itu tidak disengajakan, ya, tidak disengajakan, tetapi menjadi haram tu kerana kita dah tahu itu adalah waktu kebiasaan manusia ternampak auratnya, ya, ternampak auratnya, maka tidak boleh, ya. Ini yang dinamakan sebagai waktu privacy ataupun waktu hak bersendirian yang diberikan oleh syarak bagi menghormati manusia. Banyak sebablah sebelum subuh ni tak boleh, ya. Satu lagi mungkin waktu itu adalah waktu orang bangun sembahyang tahajud, ya, jadi dia tidak suka untuk dia diganggu di dalam solat malam dia, ya. Dan barangkali juga ketika itu juga anak dia sedang tidur, ya, dia ada bayi ke, dia ada anak kecil ke. Jadi kita kalau tak minta izin boleh mengganggu, menyebabkan anaknya terjaga, maka menjadi satu kesulitan bagi dia, ya, dan macam-macam atas alasan yang kenapa syarak memberikan ruang tersebut. Baik. Yang kedua adalah waktu di mana kalian melepaskan baju kerja dan bersiap untuk beristirahat di siang waktu tengah hari, yakni di waktu qailulah. Ya, di waktu qailulah. Kerana masyarakat Arab mereka kerja sampai tengah hari. Pagi sampailah tengah hari mereka akan balik, mereka tukar pakaian kerja, mereka tidur seketika menjelang qailulah, ya, menjelang qailulah, yakni sebelum zuhur. Kemudian lepas zuhur dan semayang, mereka pakai baju kerja balik, mereka sambung kerja mereka semula. Ini budaya masyarakat Arab dululah. Zaman kita sekarang ni baju yang samalah sampai ke petang, ya. Jadi tak sama dari sudut budaya kerja ataupun culture kerja kita, sebab masyarakat dulu kerja mereka tu lebih kepada perniagaan, ya, kerja sendiri, ya. Cuma kat sini apa hikmahnya dilarang? Dilarangnya mengganggu manusia untuk ia mengambil tidur sunnah qailulah. Kerana yang dimaksudkan waktu az-zahirah, az-zahirah ni merujuk kepada zuhur lah, di mana waktu matahari sebelum tergelincir, matahari tertegak di langit, ya, matahari betul-betul lurus tertegak di langit, dia belum tergelincir. Itu adalah waktu yang sangat terik dan panas, ya, terik dan panas. Dan Islam melarang kita mengganggu pada waktu tersebut jika sekiranya ada orang menjadikan waktu itu sebagai waktu qailulah. Tapi kena faham, ya, ayat Quran ni apakah maknanya kita tak boleh ganggu langsung orang tu waktu tersebut kalau orang tu tidak mengambil qailulah. Kalau dia jenis tak tidur qailulah, kita boleh mengganggu dia, bukan mengganggu dia, maknanya boleh menghubungi dia, dan itu dikira tidak berdosa.
Kerana dalam ayat Quran ini merujuk kepada maksud untuk menghormati orang yang pada 3 waktu itu dia ingin untuk dia beristirahat, atau dia ingin waktu dia bersama dengan keluarga dia atau diri dia sendiri misalnya. Maka disebabkan kerana itu pada waktu tersebut dilarang. Selain daripada saat itu seseorang menanggalkan bajunya, menanggalkan bajunya atau pakaiannya untuk dia beristirahat dengan isterinya. Sebab masyarakat Arab, mereka akan pulang sesudah pagi, mereka keluar untuk bertemu isteri mereka di waktu zuhur. Dululah masyarakat Arab, nak katakan budaya orang dulu, dia makan tengah hari, dia balik rumah. Sekarang kalau dia balik rumah, rupanya isteri dia pun tak ada, sebab isteri dia pun makan luar. Isteri dia kata, bang saya pun kat luar ni, okeylah. Dia pun pergi makan luar sekali lah, ya. Baik, jadi nak memaklumkan kepada kita dekat sini, kita nak kena faham secara tadabbur berdasarkan tafsiran para ulama. 3 waktu yang Allah sebut ni, dia tak semestinya dia compulsory, tapi hikmah yang nak diambil pada 3 waktu ini adalah menghormati hak orang-orang di waktu yang ia ingin dia tidak diganggu. Itu poin yang sangat penting. Adapun 3 waktu itu Allah bercerita dalam ayat Quran ni dalam konteks di zaman apa? Dalam konteks di zaman Nabi SAW. Zaman kita waktu tengah hari lah orang sibuk, betul kan? Sebelum zuhur tu call masuk lah, inilah meeting lah, apalah, kita nak keluar pergi ambil anak lah, apalah dan sebagainya. Maknanya kita perlukan komunikasi, kita perlukan berhubung, ya. Jadi maknanya ayat ini cerita dalam suasana konteks di zaman Nabi SAW. Kecuali macam sebelum subuh, yang tu masih terpakailah untuk kita, ya, kerana mana ada orang sebelum subuh dah kerja dah, ya. Yang satu lagi, wa min ba'di salatil isya, iaitu sesudah daripada waktu salat isya, kerana itu adalah waktu yang juga manusia menanggalkan pakaian dan juga waktu untuk dia bersama dengan masa dengan ahli keluarganya, anak-anaknya dan juga budaknya. Budaknya itu adalah merujuk kepada hambanya, ya. Maka lepas isyak ni juga adalah waktu yang masih dikekalkan pada hari ini, sebelum subuh dan selepas isyak. Cuma zuhur itu sahaja yang berbezalah, yang berbeza, ya. Baik, diingat 3 waktu ini. Tapi sebenarnya bukan 3 waktu ni saja, ikutlah keadaan seseorang. Kalau kita tanya dia, tuan boleh saya kontak tuan pada waktu ini? Kalau dia kata, saya pada waktu ini ada urusan, so kita dilarang, ya, untuk menghubunginya pada waktu itu, ya, sehinggalah waktu yang dilapangkan, ya. Dan termasuklah 3 waktu ini bukan waktu untuk kita larang berhubung sahaja, tetapi larang untuk ziarah, ya, larang untuk ziarah, melainkan jika kita diberikan izin. Kalau diberi izin tak apa. Sebab kadang-kadang kan ada je kita datang ziarah rumah orang lepas isyak, lepas habis main isyak, jom datang. Sebab apa? Ada tahlil ke, ada kenduri doa selamat ke. Takkanlah kita nak kata minta maaf tuan anjurkan lepas isyak ni salah. Sebab dalam surah An-Nur dah kata dah, wa min ba'di salatil isyak, lepas isyak tak boleh. Habis tu nak buat bila? Kita buat maghrib orang kelang kabut pula, kan? Dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia bergantung kepada keadaan orang tersebut lah. Kalau orang itu dia merasakan selesa dan tidak ada gangguan lepas isyak, tak apa. Ada orang dia selesa, kenduri dia buat bila? Sebelum subuh, kan? Sebelum subuh dia kata, jemputlah, ya. Lepas dah kenduri rumah saya, terus pergi sembahyang subuh, jangan balik tidur, ya. Contoh, ya. Jadi itu mengikut kepada
keselesaan bagi seseorang itu. Jadi kena tengok keadaan dia. Cuma kalau sebelum subuh tu jarang sekali lah orang buat kenduri ke, orang datang ziarah sebelum subuh pun jarang. Kecuali biasanya dalam keadaan yang apa-apa pun yang kita baca ni, waktu yang untuk kita berhubung, waktu untuk kita ziarah, semua ni tak dibenarkan ketika orang dalam keadaan istirahat atau ketika orang ingin untuk dia minta agar tidak diganggu, melainkan dalam keadaan darurat. Darurat semua boleh, atau kita panggil istilah emergency lah. Macam kita call orang sebelum subuh, kenapa? Emergency, kerana kita nak bagi tahu kecemasan pada dia, ada berlaku aksiden ke, berlaku sakit sesiapa ke dan sebagainya. Yang tu tidak menjadi masalah. Itu dibolehkan dan dia tidak dianggap sebagai satu perkara yang berdosa. Cuma saya nak tambahkan di sini, ulama ada menambahkan lagi beberapa waktu-waktu yang lain. Pertama kita nak kena faham 3 waktu yang disebutkan oleh syarak, iaitu waktu manusia menukar pakaian, atau waktu manusia istirahatkan dirinya atau rehat bersama dengan keluarganya. Dan yang ketiga antara waktu yang ulama sebut juga adalah waktu yang menghampiri kepada waktu salat. Waktu yang menghampiri kepada waktu ibadah salat. Sebab ia termasuk di antara waktu, ada sebahagian orang dia punya amalan dia adalah intizarus salah. Dia menunggu waktu salat. Jadi bila dia menunggu waktu salat, di waktu dia menunggu itu dia tidak mahu untuk dia diganggu. Dia tidak mahu untuk dia diganggu. Sehinggalah selesai solat, mungkin baru kita boleh berhubungan dengan dia, atau nak menziarahi dia. Maka sebaiknya kalau kita nak pergi telefon, hubungi, ziarah menjelang kepada waktu menghampiri solat, kita perlu dapat izin lah. Kalau dia tak diberi izin kepada kita, kita datang juga haram dan berdosa. Kerana dia adalah waktu untuk seseorang bersiap diri untuk dia menuju kepada solat, waktu Jumaat ke, ataupun solat-solat fardu yang lain lah. Ini juga ditambahi oleh para ulama di dalam hal itu. Habis tu kalau grabfood Ustaz, dihantar tak kita semayang, tak apalah kan, dihantar ke tak barang kita juga yang ordernya kan. Kalau waktu sampai dah nak masuk waktu semayang kan, tiba-tiba ada orang datang, tetamu datang. Kita dah nak solat kan, tapi belum start solat kan, tapi ada tetamu datang. Kita ada hak sebagai tuan rumah. Satu, pilihan tak kita lah. Sama ada kita nak suruh dia duduk je kat luar tu sampailah kita selesai solat, ataupun kita nak benarkan dia masuk, kan? Kemudian kita kata kat dia kita hanya akan melayani dia setelah kita selesai solat, atau kita layan dia dulu kemudian kita solat. Itu hak kita. Dia tak boleh kecil hati. Yang mana yang terbaik? Kita solat dia suruh dia duduk, ataupun kita layan dia? Kalaulah sekiranya Solat fardu, katakanlah nak masuk solat fardu lagi 20 minit ke 15 minit contohlah kan, kita dah siap-siap, tiba dia datang. Kalau dia datang, kita boleh kita tengok keadaan dia jugalah. Kalau dia ni musafir jauh ke, ataupun dia datang tengah hari panas kat luar tu, kita boleh bagi dia masuk kat dalam kapos tu dulu kan. Tunggu sekejap ya, bagi saya selesai, saya ada urusan. Dia kena tunggulah. Dia tak bolehlah komen sebab dia datang bukan pada waktu yang sepatutnya. Itu hak pada tuan rumah. Kita tak berdosa walaupun kita buat macam tu, dan itu hak kita. Ya. dalam hukum mana satu? Apa dia? Kalau dalam hukum, mana yang lebih didahulukan? Baik. Kalau mengikut dari sudut hukum, antara kita menunaikan salat di awal waktu dengan kita
melayani tetamu? Mana lebih afdal? Kalau berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, bila Nabi ditanya apakah amalan paling afdal, maka Nabi jawab, yang pertama beriman pada Allah, yang kedua salat pada waktunya. Ya, maknanya salat pada waktu tu lebih afdal daripada melayani tetamu. Ya. Cuma kalau sekiranya misalnya kita rasa dengan solat di awal waktu tu tidak menyebabkan tetamu itu, kita hilang pahala yang melayan tetamu tu dalam masa yang sama, kan? Kita nak dapatkan kedua-dua pahala tu. Nak pula tetamu tu mungkin mak ayah kita ke, ataupun tetamu tu mungkin orang yang dikenali kesalehan dia, ataupun dia orang yang baik. Misalnya kita nak dapat dua-dua pahala tu, semayang pun nak, pahala tu pun nak, tak nak dapat salah satu. Kalau kita boleh kalau kita dapat dua-dua pahala tu, kita dapat ambil peluang dapatkan dua-dua pahala, itu lebih afdal daripada memilih. Tapi kalau terpaksa memilih, semayang lebih afdal. Tapi kalau kita rasa dua-dua tu kita boleh dapat, contoh kita bagi dia masuk, kita katalah ni nak masuk tu solat ni, tuan nak solat ke tidak, kita solat sekali misalnya, maka pada ketika itu kita dapatkan dua-dua, itu lebih afdal. Cuma kalau tetamu yang datang tu kadang-kadang dia bukan mahram kita. Contoh dia adik ipar, adik pada suami kita. Kalau begitu pula keadaan dia boleh bawa fitnah pula, kan? Maka pada ketika itu kita kena utamakan hak kita lah. Ya. Okey, baik. Kemudiannya kita tengok, habis kita dalam 3 waktu tadi, Allah Ta'ala sebut laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain daripada 3 waktu itu. Sampai 3 waktu tu, kalau mereka duduk satu rumah, ini Allah cerita yang duduk dalam satu rumah, ya. Kalau yang duduk tak satu rumah, lebih-lebih lagi lah. Ini yang duduk satu rumah pun 3 waktu tu pun kena minta izin. Ya, kita nak masuk bilik anak, anak nak masuk bilik kita, nak masuk bilik maid pun sama. Ya, mesti pada 3 waktu itu kena dipelihara. Karena Allah Ta'ala kata tawafuna, mana ayat tadi? Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Sebahagian kamu telah pun mengelilingi atas sebahagian yang lain. Sebab apa? Kamu sudah pun duduk di dalam satu rumah, kamu selalu berjumpa selain daripada 3 waktu itu. Tapi untuk 3 waktu tersebut, mestilah kamu tetap memohon izin. Okey, cuma kat sini ada perbahasan para ulama. Ada yang berpendapat 3 waktu ini telah dimansuhkan hukumnya. Telah dimansuhkan hukumnya. Ini ada satu pendapat yang mengatakan demikian, kerana para sahabat dan para tabi'in, mereka sentiasa meminta izin, ya, sentiasa meminta izin walau dalam keadaan apa jua sekalipun selain daripada 3 waktu tersebut, ya. Tapi ada satu lagi pendapat yang mengatakan 3 waktu tadi hukumnya masih kekal. So ada 2 pandangan para ulama dekat sini. Pandangan yang pertama, dia kata semua waktu kena minta izin, bukan 3 waktu tu saja. Ikutlah nak masuk waktu bila pun tetap kena minta izin, kerana dia kata yang 3 waktu tadi tu hukum dia telah dimansuhkan berdasarkan kepada hadis Nabi yang menyuruh supaya memohon izin setiap kali hendak masuk ke dalam rumah atau bilik ibu kamu, ya, rumah atau bilik ibu kamu. Berdasarkan kepada ada seorang sahabat, dia balik daripada peperangan, dia terus masuk terjah ke rumah ibunya, ya, dia masuk
nak terjah rumah ibu dia. Lepas tu bila dia buka pintu, ibu dia nampak dia, ibu dia tutup pintu tu, tak bagi dia masuk. Lepas tu dia kata, wah ibu ni anakmu kan. Kemudian dia pun, ibu dia tak buka. Ibu dia kata, kau tunggu sehingga aku membukanya. Dia tunggu sekali lama sangat. Dia pergi jumpa Nabi SAW dan dia mengadu pada Rasulullah SAW. Kemudian baginda menyatakan, ya, kenapa engkau tidak mengetuk pintu dan kenapa kau tidak meminta izin terlebih dahulu. Maka dia kata, ini adalah rumah ibuku dan aku anak dia kan? Dan aku anak dia, bukannya orang anak angkat ke tak, anak kandungnya. Kemudian Nabi bersabda, afatuhibbu an tarahu uryana, apakah kamu nak ke nampak ibu kamu pada aurat dia yang kamu pun rasa macam tak patut tengok lah, ataupun ibu kamu rasa segan kalau kamu nampak dia dalam keadaan yang tak patut kamu melihatnya. Maknanya di sini juga menunjukkan pada kita perlu padanya izin. Walaupun dia balik masa tu bukan pada 3 waktu tadi. Dia balik tu perang tu, dia ziarah mak dia tu bukan 3 waktu tu pun. Tapi Nabi SAW tetap menyuruh. Sedangkan anak tu duduk bersama, tinggal dengan ibunya. Tinggal bersama dengan ibunya. Sebab tu adab benda macam ni yang kita belajar hari ni, benda ni lah yang banyak tak diamalkan dalam masyarakat atau selalu dipandang remeh. Ya, terutamanya kalau rumah yang kecil, rumah yang sempit, kemudian hidup bercampur-campur kan. Sebab itulah Islam suruh antara arba'un min sa'adah, 4 kebahagiaan tu antaranya maskanul hani, tempat tinggal yang baik. Sebab kita nak asingkan anak-anak kita kan, supaya ayah tu bila balik dia tak adalah nampak anak perempuan dia tidur dalam keadaan yang tak sepatutnya. Walaupun bapa kan, dia pun ada nafsu juga, nak pula kalau dia tak ada iman dan sebagainya. Sama jugalah kalau kita balik ke kampung. Lepas tu biasanya kadang-kadang balik kampung ni, dululah kecil-kecil kan, saya balik kampung dulu, rumah atuk dulu, kita semua pakat tidur kat rumah tok atuk lah, baru best, ramai-ramai dengan sepupu-sepupu. Tapi bila dah besar, saya rasa macam dia bukan lagi satu praktikal. Bukan praktikal saja, tapi dari segi hukum tu. Jadi saya banyaklah cadangkan tidur di hostel atau tidur di hotel. Tapi bila kita tidur macam tu, adik-adik lain mengata. Dia kata, oh tak nak duduk sekali. Bukan soal tak nak duduk. Sebab bila kita bangun tidur dan kita nak pergi ambil uduk, tandas kat kampung tahulah semua nak kena pergi ke belakang, tidur semua kat depan. Jadi sepupu-sepupu bukannya semua lelaki. Ada yang perempuan, bilik berapa biji je, semua kena tidur luar. Jadi kalau kita berjalan, nampak sana, nampak sini, jalan kejap, ni apa? Oh betis. Jalan kejap, ni tak, kita pun pening kepala kan. Jadi orang tidur mana dia tidur gitu bangun pun macam tu, itu jenazah kan. Kalau dah tidur gitu bangun pun gitu, mana ada kita tidur mesti bergerak kan. Walaupun kita pakai macam mana pun, tudung ke apa, dia dah tidur gitu, mestilah rambut tu ni lah juga, terkeluar lah juga kan. Tara kita macam-macam kan, dah pakai elok pergi kuliah, lama sikit balik dah terkeluar dah kan. Lagilah kalau tidur. Jadi saya rasa macam tak berapa nak ni lah, nak sesuai kan. Ini misalan contoh. Jadi benda-benda macam ni, walaupun ada setengah orang mungkin dia ambil remeh, tapi benda inilah yang menjadi faktor yang menyumbang kepada benda-benda yang lain dalam kehidupan keluarga ataupun dalam masyarakat. Okey. Orang kampung dia bising, kita balik tidur hotel dia kata. Yalah. Jiran-jiran semua. Yalah, memanglah. Macam tu pula. Buat dia tak faham. Dia tak faham. Kalau bilik okey, tapi masalahnya sebab perempuan ramai, bilik pula
kecil kan. Jadi tak boleh, mesti kena ada juga yang kena tidur luar. Ya. Tapi kalau macam tu, sekali nak balik kena ada 1,000-2,000 lah. Sewa hotel lagi. Kita pun buat seperti tu lah, tidur ramai-ramai lah dalam satu Boleh ambil kampung. kampung. Okey lagi dia punya ni, jangan ambil hotel yang kat bandar tu. Homestay ke kan, pakak-pakak seorang sikit. Ambil yang 5 star mahal. Okey. Kemudian disebutkan di sini ada satu perkataannya. Perhatikan, tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'. Disebutkan sesungguhnya para budak-budak dan anak-anak yang biasa keluar masuk melayani kerana hubungan di antara kalian, ya, atas macam tugasan. Hamba-hamba yang kena selalu datang masuk bilik tuan dia, nak hantar makan dan sebagainya, siapkan pakaian. Ini merujuk kepada maksud pelayan-pelayan ataupun hamba-hamba atau pekerja, maid lah, pekerja membantu rumah, termasuk anak-anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum faham, ya, yang mereka selalu berulang alik masuk. Termasuk jugalah boleh dikiaskan macam kita dekat pejabat. Tempat-tempat yang macam ni dia tak disyaratkan izin, yang selalu orang masuk keluar macam masjid, masuk keluar. Yang tempat tu tempat awam. Apa dia lagi, macam pejabat, pejabat kita misalnya memang sekejap pekerja masuk, sekejap pekerja keluar, ya, maka benda yang seperti itu tidak perlu meminta izin. Tapi kalau yang bilik khas, kalau nak masuk ada sekretari dia, yang tu kena minta izin, ya, bilik-bilik yang tertentu lah. Macam hospital yang mana dapat duduk private room, setiap kali dia sedang masuk tu, dia waktu-waktu tu dia kena minta izin. So berbalik pada ayat tadi tu kan, Allah kata tawafun. Kalau dia masuk tu kerana tanggungjawab dia adalah untuk bagi servis. Macam tadilah hamba tadi kan, dia nak servis tuan dia, nak hantar makan dan sebagainya, dia tetap kena minta izin 3 waktu tu saja. Selain daripada 3 waktu tu, dia boleh masuk. Dia boleh masuk kerana tugas dia masuk bukan saja-saja dia nak cek kesihatan kita, dia nak hantar makan ke, nak hantar ubat ke. Jadi katakanlah waktu tu dia datang, selain daripada 3 waktu tu, dia ternampak kita dalam keadaan yang kita pun segan lah juga, walaupun sama perempuan dengan dia misalnya, maka dia tidak salah lah, kerana dia diberi pengecualian. Jika dia ada sifat tawaf, maknanya dia perlu sentiasa masuk. Tapi kalau macam selain daripada nurse, jururawat, orang nak masuk ziarah, yang tu mesti kena izin, ya. Yang tak ada urusan lah, semudahnya. Sama juga tempat yang selalu pekerja masuk, memang pekerja saja yang boleh, yang tu tak payah izin. Tapi yang bukan, ya, itu mesti dengan izin. Tapi kalau time melawat, Ustaz, Ya. time melawat tu, Time melawat pun kita kena faham, kita dibenarkan waktu melawat itu pun itu untuk kita ke hospital, masuk ke ward. Tapi untuk kita ke bilik orang itu pun kita kena diizin. Sebab kita waktu melawat, pihak hospital benarkan kita masuk, maka masa tu mungkin tidak mengganggu jururawat, sebab jururawat pun dah tahu ini adalah waktu melawat kan. Kalau kita datang bukan pada waktu melawat, mungkin mengganggu tugas kerja mereka. Tapi untuk kita pergi nak masuk ke bilik pesakit tu pun kita mesti kena minta izin, ya. Minta izin tu terutama 3 waktu tadi, sebab waktu tu mungkin mereka menyalin pakaian mereka, nak tukarkan pakaian dan sebagainya. Okey, kemudian kita tengok ayat 59. Ni kita dah baca dah. Oh dah, ya.
Ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila anak-anak kamu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan hukum yang berikutnya. Hukum yang seterusnya, iaitu hukum kewajipan meminta izin ini telah menjadi wajib. Tadi ajar kepada anak kecil, yang ni bila dah anak tu menjadi besar, kita pula nak masuk ke bilik dia. Tapi kalau anak kita tu belum dewasa, kita masuk bilik dia tak payah izin. Ya, anak kita kalau takat darjah 4, kalau laki lah darjah 5, masuk je bilik dia, tak minta izin, kan? Tapi kalau dia dah balik, perempuan ataupun lelaki, yang tu kita kena minta izin. Ini hukum bagi ayat yang ke-59. Sebab Allah berfirman, apabila anak-anak kamu tu semua dah balik, mereka semua dah menampakkan pada tubuh mereka itu tanda aurat mereka, bagi wanita khususnya, anak perempuan terutamanya, maka jika anak kecil yang diperintahkan untuk minta izin hendak masuk pada 3 waktu tersebut, maka mestilah juga perlu memohon keizinan ke atas mereka. Ya, maknanya kita kena ajar anak kita. Benda ni sangat penting, ya. Sebab apa? Dalam Islam minta izin ni sangat penting. Kita tak nak anak kita dah tahu rumah orang, dia main masuk je bilik semua orang, kan? Sebab ini satu nilai akhlak dan adab, ya, nilai adab dan akhlak. Jadi tak adalah datang kenduri rumah orang, anak kita tiba-tiba dia paling masuk bilik atas, masuk bilik sana, masuk bilik sini, barang orang tu hilang, anak kita kena tuduh, walaupun mungkinkah anak kita yang ambil, ya. Jadi disebabkan kerana itu, daripada kecil kita kena ajar anak nak masuk minta izin. Tu kalau dia belum balik. Kemudian bila dia dah balik, kita pula ajar dia supaya tutup pintu, kalau orang nak masuk bagi tahu dekat dia, minta izin. Macam tu. Maknanya dia kena buat satu undang-undang kepada orang yang nak masuk ke bilik dia, sila minta izin terlebih dahulu. Ya. Ajar anak kita macam tu. Maknanya dia tulis ke kat pintu bilik dia, siapa nak masuk sila minta izin. Tak payahlah tulis sebab saya dah balik, tak payahlah, kan? Sila minta izin, ya. Maknanya itu juga salah satu daripada bentuk yang ditekankan oleh Islam, ya. Contohnya daripada hadis Ibnu Umar disebut di sini. Ibnu Umar menyatakan, uridha ala Rasulullah SAW yauma Uhud wa huwa ibnu 14 sanah falam yujizhu, wa uridha alaihi yaumal khandaq wa huwa ibnu 15 sanah fa ajazahu. Abdullah bin Umar, anak Saidina Umar, ketika masa perang Uhud, dia baru umur 14 tahun. Masa perang Uhud dia umur 14 tahun. Dia pergi jumpa Nabi SAW, dia minta izin untuk dia pergi perang, nak join perang Uhud. Umur berapa? 14. Agak-agak anak kita 14 berani pergi perang. Betul kat tu, perang kata mungkin, ya. Umur 14 minta izin nak pergi perang Uhud, Nabi tolak. Ini menjadi dalil, kata ulama, anak-anak kalau dia bawah usia tanggungan, bawah umur, maknanya belum balik, dia nak keluar, nak ke mana, wajib minta izin. Dengan siapa? Dengan mak ayah dia. Kalau dia keluar, kita balik, mana budak ni, tak cakap, berdosa anak tu. Lepas tu kita kena ajar dia. Dia cakap ke anak, nak keluar main walaupun kat depan padang ke, nak keluar pergi kedai ke, nak keluar jumpa jiran sebelah ke, semua mesti kena bagi tahu dan minta izin. Kena pesan dia daripada dia kecil, ya. Jangan pergi sendirian tanpa maklum kepada mak ayah. Tak boleh.
Cuma di situ ada khilaf ulama ada dalam dua perkara. Ada yang kata kalau dia dah balik, apakah dia ada hak untuk keluar daripada rumah walaupun ditinggal dengan mak ayah, dia keluar tanpa memaklumkan atau memohon izin daripada mak ayah dia, atau dia masih lagi kena meminta izin. Itu ada perbincangan. Kalau belum balik, yang tu tak ada khilaf ulama. Kalau dah balik, ada khilaf. Ada ulama kata kalau dia dah balik, sunat saja dia bagi tahu kepada mak ayah dia, tidak wajib. Sunat. Mak, saya nak keluar. Bagaimana? Kemana-mana lah. Itu yang pening tu. Pak jawabnya tu kan. Beritahu direct terus, bolehlah kita tahu. Kalau macam tu, sunat. Pendapat pertama. Pendapat kedua kata, selama mana dia tinggal dengan mak ayah dia dan dia masih memerlukan tanggungan mak ayah dia, maka mak ayah dia tu masih dalam tanggungjawab dia, dia wajib meminta izin dan memberitahu. Tapi kalau dia dah kerjaya sendiri, dia dah balik, dah ada kerjaya, dia nak keluar, yang tu, dan dia tak perlu mak ayah dia yang tanggung dia. Kadang-kadang makan pun dia beli sendiri, dia tolong kan. Bukannya banyak bergantung pada mak ayah. Yang tu dia sunat sajalah memberitahu, dia tidak lagi wajib. Sebab apa ulama kata bila dah balik dah tak wajib? Ada yang kata sunat tu sebab bila dia dah balik, dia dah boleh membezakan baik dan buruk. Kalau dia keluar, dia buat benda dosa, dia tanggunglah, bukan mak ayah dia tanggung dosa tu. Sebab dia dah balik. Kata Nabil, lu tanggunglah sendiri. Bukan maknanya dia kena tanggung sendirilah dosa tu sebab dia dah mukallaf. Ya. Cuma sunat saja dia bagi tahu kerana adab dia dengan ibu bapa dia. Ya. Jadi kena bagi tahu, ajar anak-anak, cucu-cucu macam tu kan. Sebab budak zaman sekarang dia dah lebih advance, dia nak keluar dia main keluar je, ya, dan dia tak bagi tahu pun. Okey. Tetapi pada usia Abdullah bin Umar 15 tahun, dia nak pergi perang Khandaq, maka Nabi SAW membenarkan kerana dia dah balik pada usianya 15 tahun. Bawah 15 tahun, siapa sahabat, anak-anak sahabat yang nak pergi perang, semua Nabi reject. Nabi kata, kamu masih dalam tanggungan ibu ayah kamu. Tapi kalau atas 15, dia dah boleh bertanggungjawab atas diri dia, Nabi SAW akan benarkan untuk dia menyertai peperangan di dalam perang. Ya. Ada yang kata syarat dia macam dalam mazhab yang lain, mazhab Syafi'i dia kata 15. Maliki, Syafi'i, Hambali 15. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dia kata 18 tahun. Syarat dia adalah 18 tahun. Ya. Okey, baik. Itu untuk ayat yang ke-59, ya. Allah Ta'ala jelaskan pada kita tentang hukum tersebut. Okey. Kemudian yang seterusnya kita nak pergi kepada ayat 60. Allah berfirman pada ayat 60. Ni kita dah baca? Belum ya? Okey. Kita tengok pada ayat 60, Allah SWT firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم.
Allah SWT berfirman pada ayat yang ke-60, dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung. Ya. Ini ayat untuk siapa ni? Kita lah. Okey. Saya tak cakap, mengaku diri. Yang tidak ingin bernikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, kita tengok untuk ayat yang ke-60. Ini ada ketetapan hukum yang baharu. Kita tengok dulu apa kata para ulama tafsir tentang hal ini. Pertama, wanita yang sudah berusia ni dalam Islam dipanggil qawaid. Qawaid ni daripada perkataan qa'ada, duduk. Maknanya wanita-wanita dah yang memang maksudnya dah tidak larat lah, tidak orang kata apa, dalam keadaan yang seperti mana muda, ya. Okey, ayat ini menjelaskan tentang hukum wanita yang telah berusia atau dalam istilah yang lain dipanggil sebagai ya'is. Bahasa Arab dipanggil wanita ya'is. Ya'is tu apa? Menopause. Kalau kita baca dalam surah Al-Ahzab, At-Talaq, Allah Ta'ala disebut wallai ya'isna minal mahid. Adapun wanita-wanita yang telah pun tidak mampu lagi untuk mengeluarkan haid, maknanya menopause lah. Wanita yang tidak lagi mengalami haid, yang tidak lagi boleh beranak, ya. Wanita-wanita yang jenis-jenis, apa hukum bagi wanita yang seperti ini? Okay, kita tengok dulu ciri-ciri dia. Siapa itu? Kenali siapakah itu qawaid minan nisa, wanita yang masuk dalam kategori pengecualian ini. Pertama, mestilah sudah lanjut usia. Lanjut usia ni kalau ikutkan ulama ada khilaf. Ada kata usianya 55 dan ke atas. Ya, 55 dan ke atas. Ada yang mengatakan usia 50 dan ke atas. 50 ke 70 atau 55 ke 70 dan atas daripada itulah. Okey, itu syarat pertama. Mana menunjukkan berusia. Apatah lagi kalau dah umur 80, 90 hidup lagi kan. Yang kedua, dia terputus haid. Ya, maknanya dia memang tidak datang uzur lagi lah. Ya, dia. Yang ketiga, dia tidak lagi boleh beranak pinak. Syarat dia. Yang keempat, dia tidak lagi ingin berkahwin. Dia tak ada rasa nak kahwin. Kalau 60 ada rasa ingin nak kahwin, dia tak masuklah dalam golongan ni. Maknanya dia masih rasa dia muda lah. Dia tak ada rasa nak kahwin. Cik nak kahwin lagi ke? Nak kan. Nak kahwin orang umur apa? 20 ke 30 kan? Contohlah. Suka Kemudian yang seterusnya, tidak suka berhias, meninggalkan berhias. Maknanya dia tidak mengenakan hiasan dah. Ya. Ni syarat-syarat dia. Ada berapa tadi? 5 kan? Maknanya dia meninggalkan hiasannya. Ya. Okey. Apakah hukum yang diberikan kelonggaran ke atas mereka? Tiada dosa untuk mereka melonggarkan atau meringankan dalam bab pakaian mereka. Maknanya wanita ni bila dah sampai peringkat umur yang meningkat, Allah bagi dia kelonggaran dalam bab aurat.
Allah bagi dia kelonggaran di dalam bab aurat. Berbeza dengan waktu muda dulu. Ini syariat bagi kelonggaran, ya. Okey, apa kelonggaran tu? Kena dengar sampai habis dulu. Kelonggaran dengan meringankan pakaian yang mereka pakai. Maksudnya dari segi pakaian lah, ya. Seperti mereka pakaian yang di luar. Yang dimaksudkan pakaian diringankan itu adalah pakaian luar, bukan pakaian dalam, ya. Pakaian luar. Yang biasa pakaian yang mereka pakai di bahagian luar seperti jilbab ataupun rida. Seperti jilbab dan rida. Jilbab ni macam mana? Yang mereka pakai, yang ni tudung. Tudung yang menutupi rambut mereka, ya, itu jilbab. Kemudian rida, iaitu kain yang menutupi sampai kaki mereka. Itu rida, ya. Okey, ini diberikan kelonggaran oleh syarak. Maknanya kalau wanita tu dah meningkat usia, dia pakai tudung, ya, ternampak biasalah ada orang dah kan, orang terkeluar kan, maka itu dimaafkan, ya. Ataupun dia pun dah tak, orang kata apa, pakai tudung punya jenis main sarung je, dia dah tak pandai nak gulung sana, gulung sini, lilit sana, lilit sini, dia tak apa nak tahu dah. Yang tu pun diberikan kemaafan pada dia. Sebab tu kalau kita pergi ke kampung-kampung, kadang-kadang kita tengok orang-orang tua kan, di kampung kan dia orang banyak pakai scarf je. Anak tudung je dia orang pakai, leher ni pun nampak kan. Jadi janganlah kita pergi makcik, sudah-sudahlah, ya, pakailah tudung. Ya, itu diberikan kelonggaran, agama yang bagi, ya. Allah Ta'ala berikan keringanan untuk mereka. Tapi mestilah 5 syarat tu tidak ada pada mereka. Maknanya kau tanya makcik nak kahwin lagi, Allah makcik pakai macam ni, bukan makcik nak kahwin dengan siapa pun. Betul, dia kata makcik pun tak pandai dah nak iya ni semua, dia pakai simple-simple itu kan, ya. Samalah macam kalau mak kita sakit kan, kita jaga dia betul, kita suruh dia pakai, dia tak nak kan. Orang datang ziarah, tak apa, dia dimaafkan, ya. Agama bagi kelonggaran tu dekat dia, ya. Sekarang ni kalau lanjut usia, kalau cakap kata destinasi dia 50 hingga 70 tu, sekarang 55 pun masih, dia ada kategori yang 24 ni, tapi yang lanjut usia tu yang cakap kata 55, sekarang ni 55 pun cantik lagi. Oh ya, yeah. Walaupun dia ada ke 4 ciri yang masih dikatakan hampir tak boleh juga lah dia ni saya kan, kerana dia Okey, dari segi umur tu itu hanya sekadar anggaran saja. Sebenarnya syarat yang lebih utama dia adalah yang selebih tu tadilah. Tapi kalau sekiranya umur dia dah 50 lebih, walaupun dia, contohnya dia sudah menopause, dia memang tak nak kahwin tapi dia masih berhias, dia masih jaga penampilan dia kan, produk spray macam-macam lah benda kan kat muka dia, tak kisahlah apa-apalah. Jadi maka pada dalam keadaan macam tu, maknanya dia dia masih kena mengenakan hijabnya dengan baiklah. Tapi kalau dia dah memang dah tak ada perasaan macam tu, itu Allah bagikan kelonggaran, ya, untuk orang perempuan. Kalau duduk kat bandar, hias lagi. Kau duduk bandar hias lagi? Kalau kat kampung lagi. Ya. Yelah nak main kuliah lagi. Mai kuliah tunjuk. Kan nak pakai. Tunjuk kat siapa mai kuliah? Bukan tunjuk kat ustaz. Kan kuliah kena pakai sempurna. Iyalah. Seperti misalnya contoh, kalau mereka menampakkan, tapi bukan semua aurat yang dibolehkan, ya.
Contoh seperti rambut. Kalau dia bubus macam selendang kan, rambut diberikan kelonggaran, leher diberikan kelonggaran, tapi bahu tak boleh. Ni dah 60 lebih, mai pakai gini ya. Dah dia buka sini. Orang tengok Allah. Tak boleh lah macam tu kan. Leher dia pakai baju apa, Baju medan. meja baju apa pun tak apalah, tapi nampak leher macam tu kan. Ya, leher, kemudian kaki, ya, menampakkan kaki dia, maka itu masih lagi diberikan kemaafan. Tapi kalau dah lutut pun nampak, peha pun nampak, yang tu tak boleh lah, ya, itu berlebihan. Okey. Tapi ulama kata jika ia masih memiliki sisa kecantikan, balik tadi soalan Kak Su tadi, ulama tafsir kata tapi kalau dia 60 lebih pun orang lelaki tengok dia cantik lagi. Sebab benda ni subjektif. Maknanya dia ni umur 60 lebih pun masih duk jaga. Awet muda. Dia nampak muda, orang pun tengok dia pun nampak muda. Ingat ke umur dia 49, rupanya 69. Jauh sangat tu. Misalnya lah kan. Kalau kecantikan dia tu masih ada, maka haram. Hukum tu masih kekal bagi dia. So dia kena jujur lah dengan diri dia, ya? Dalam arti kata laki pun tengok dia pun, orang tengok dia, orang tak berasa macam pangkat. Orang kata apa, sebaya lah. Orang rasa macam ni dah nenek zaman bila tak tahu. Maksudnya dah sampai pada peringkat macam tu lah, ya. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala menyatakan wa ayyasta'fifna khairul lahun. Namun kalau dia mengambil sifat berhati-hati, dengan dia tetap pakai, konsisten pakai, walaupun dia dah rambut pun tak ada dah, gugur habis banyak dah, tinggal selai dulai, sikat satu sebelah kanan, selai lagi sebelah gigi, habis, belakang tak ada lah. Contoh bertudung nampaklah comel, kalau buka la ilaha illallah, ni balik tahallul ke apa ni. Ingat pun balik ihram, selai satu kanan, selai satu gigi. Mana? Sampai suami kata, awak ni kalau boleh duduk rumah pun pakai tudung. Masa saya tengok kalau awak tak pakai tudung, saya takut pula. Dia sampai duduk rumah pakai tudung dia. Tak contoh saya kata. Maknanya nak mengatakan bahawasanya walaupun rambut dia tu tidak lagi ada kan, tetapi dia tetap nak jaga kan, nak jaga diri dia dan sebagainya, maka itu lebih baiklah, ya, kerana Allah Ta'ala kata itu adalah sebaik-baik jalan iffah, dia panggil, ya, sebaik-baik jalan iffah. Baik. Okey, kita tengok di sini berdasarkan ayat 60 ni tadi akan beberapa pengajaran. Tak nak tanya, kalau orang yang tak ada rambut tu dia pakai rambut palsu boleh kan? Rambut palsu? Sebab nak suaminya nampak dia tu. Okey. Memakai rambut palsu pada hukum adat, yakni hukum kebiasaan, haram. Kerana dia masuk di dalam hadis menyambung rambut. Nabi melarang menyambung rambut. La'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Tak boleh. Allah melaknat orang yang menyambung dan orang yang meminta untuk disambung rambut. Tak boleh, haram. Tapi kalau sekiranya dia kena penyakit, dia kena buat kemo ke apa kan, dia sakit kanser, lepas tu dia dah sembuh, rambut dia tak ada, rambut jenis tak tumbuh, kecil-kecil kan, jadi suami dia tak menyukai dia, contohlah.
Maka dalam bab seperti ini, ulama sebahagian muasarah, ulama semasa kata boleh dipakai, tapi hanya untuk suami dia lah. Kat luar tak boleh lah. Kat luar dia kena pakai tudung lah. Kat rumah dia boleh pakai, kerana nak mengelakkan daripada suami dia menjauhi dia, ya, atau membencinya. Kerana dikiaskan kepada ada seorang wanita yang datang ke rumah Aisyah. Masa tu dia mengadu yang suami dia tak suka dia, ya, kerana dia ada misai. Jadi sikit misai. Jadi dia takut nak buang sebab takut mengubah ciptaan Allah. Tapi Aisyah kata, amiti anki al-adha, buang benda yang menyakiti itu. Jadi dia buang. Dan dia kata, kerana aku pun mendengar Nabi SAW benarkan. Tapi kalau rambut dia ada, cuma tak lebat, jadi dia pakai rambut palsu tu nak bagi jadi lagi lebat, itu tak boleh. Just nak bagi nampak lagi tebal rambut dia, tu tak boleh lah, ya, itu berlebihan. Okey, kita tengok pengajaran bagi ayat 60 ni sebagai penutup, iaitu keharusan bagi kaum wanita yang sudah lanjut usia, ya, yang sudah tidak ada memiliki hasrat atau tertarik kepada lelaki, dia pun tak nak kahwin dengan lelaki, ya, untuk dia diberikan kelonggaran menanggalkan pakaian luarnya seperti jilbab dan rida, ya, dengan tanpa membuka pada auratnya yang berat atau tidak ada tujuan bertabarruj. Dua syarat. Syarat dia pertama, sebab dia dah memang tak nak berias, kemudian dia perlukan dalam keadaan demikian kerana mungkin faktor diri dia ke, tapi dia bukan buka tudung tu sebab niat nak tabarruj. Apa tu tabarruj? Nak menunjukkan pada orang lelaki macam mana dia jika tidak bertudung. Itu tabarruj, ya, iaitu orang yang tidak menutup aurat kerana nak mempercantikkan, menunjukkan kecantikannya kepada tontonan orang lelaki. Itu niat tabarruj. Kalau dia tak pakai, bukan niat tabarruj, dah memang dia macam tu lah, pesen dia. Lagi satu nak mudahkan buat kerja dia, kan? Kerja nak cangkul, kerja dia nak buat yang tu, macam-macam kerja dia, maka itu dibenarkan, ya, maka itu dibenarkan. Sebab kadang-kadang banyak je orang, bila ada ayat 60 ni, banyak juga saya jumpa kumpulan orang yang mengambil kesempatan. Dia memang monopol dah, 60 lebih dah apa semua dah, tapi memang tak pakai lah. Yang lain semua hiyah belaka ni, tapi tak nak pakai skirt apa semua. Tapi cara dia tak tutup aurat tu, pakaian yang dia pilih yang tidak menutup tu sangat cantik. Maknanya dia tidak menutup tu bukan lagi dengan tujuan untuk tidak bertabarruj, tapi untuk bertabarruj. Faham tak? Jadi itu tak boleh lah, ya. Alasan tu ayat 60 dia kena baca sampai habis. Tafsiran para ulama untuk ayat 60 tu, ya, dia bukanlah tak menanggalkan tu kerana bertabarruj, tapi tidak bertabarruj, ya. Itu syarat dia. Kerana tabarruj jelas dalam Islam ia adalah haram berdasarkan hadis Muslim, ya, yang Nabi sebut, rubba nisa'in kasiyat ariyat ma'ilat mumilat. Syarat dia yang pertama, dia tidaklah wanita yang sudah berusia tu, dia tidaklah bertabarruj seperti menghiaskan, bermakeup pada wajah dia, ya, lepas tu mengenakan hiasan bermacam-macam walaupun dalam keadaan dia tak mengenakan hijab, ya. Kemudian cara berjalan dia perfume lagi, kata tua dah, perfume. Kita
tengok dari belakang macam nak dara dia buat. Tu ada lah. Ya, cara berjalan catwalk lagi. Catwalk. Batu ketar. Gong. Itu lagi. Ma'ilat, mumilat. Ya. Maka yang seperti itu Nabi laranglah. Ya, kerana berdasarkan hadis tersebut yang mana baginda menyatakan mereka tidak akan masuk syurga ataupun tidak juga akan mencium bauan syurga. Jadi ini jelas tidak dibenarkan oleh syarak, ya. Okey, baik, wallahu alam bissawab. Kita berhenti sampai ayat 60, nanti kita sambung ayat yang ke-61.